Okey, tuan-tuan, okey kebanyakannya dah baru masuk. Okey. Baik, kita mulakan kelas malam ni dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Okey. Hari ni kita nak sambung. Kita nak menyambung dengan tuan-tuan sambungan yang kelas yang minggu lepas. Okey, sebab kelas pada minggu lepas, sesi yang pertama, kita live dengan tuan-tuan, kita bincang tentang tajuk ataupun tentang bab al-isti'adzah, tentang bab al-isti'adzah dan juga tentang bab basmalah. Okey, pastikan tuan-tuan nampak word yang saya kongsi ni. Okey. Dan pastikan nampak dengar suara yang saya dengar suara saya lah. Okey, baik. Hari ini kita nak sambung ayat memandangkan minggu lepas kita berhenti dengan tuan-tuan sampai ayat yang baru ayat basmalah dalam surah Al-Fatihah. Jadi hari ini kita nak sambung beberapa lagi contoh, okey, beberapa lagi ayat daripada surah Al-Fatihah. Okey. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Macam yang saya maklumkan, pada minggu lepas tuan-tuan mendengar tentang isti'adzah, kita mendengar tentang basmalah. Jadi sesiapa yang beli nota saya, tuan-tuan akan nampak pada bahagian bawah tu saya ada share beberapa nota penting ni untuk tuan-tuan dapat pada untuk kita gunakanlah pada kelas sesi kedua hari ni. Di awal ini kalau kita lihatnya ada ayat iaitulah alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Baik. Mungkin tuan-tuan bagi saya sebab kita ni kelas i'rab lebih kepada kita kata terjemahan dan juga tafsir di samping sentuh tentang tata bahasa. Jadi di awal ini tuan-tuan akan nampak ada perkataan alhamdu. Astagfirullahaladzim, anak-anak ni kalau disuruh lebih sikit pun tak boleh, ya Allah. Perkataan alhamdu ini, ya, okey, perkataan alhamdu ini kalau kita rujuk dalam kaedah ataupun kalau kita rujuk dalam tata bahasa Arab, ya, kalimah alhamdu ini saya ambil dulu, ya, kita bincang satu-satu dulu. Okey. Kalimah alhamdu ini kalau kita lihat, ya, pertama tuan-tuan akan nampak ia bermaksud pujian. Okey, ia bermaksud pujian ataupun kita kata segala pujian. Okey. Baik. Seperti yang tuan-tuan faham, ya, saya dah pernah bagi tahu minggu lepas, ya. Peringkat awal ni tuan-tuan perlu nampak daripada sudut
jenis perkataan itu secara asasnya. Misalnya perkataan alhamdu ni apa ya, perkataan lillah tu apa, dia punya kelas kata. Minggu lepas kita bincang dengan tuan-tuan, kelas kata bahasa Arab Quran ni ada 3 lah secara umumnya. Ya, ada kata namanya ya, isim, ada kata kerjanya ya, fi'il ya. Ada kalau dia tuan-tuan nampak dia pendek-pendek ya, misalnya wa kat sinilah ya, tuan-tuan nampak dalam ayat ini ada wa ni, jadi kita kata itu termasuk dalam yang kelas yang ketiga lah, kata sendi ataupun haraf. Jadi alhamdu di awal ini maksudnya segala pujian, satu bentuk kata nama. Satu bentuk kata nama. Sebab kenapa? Macam kita maklumkan kepada tuan-tuan, the first punya petanda untuk kenal kata nama, Arab menyebut ismun. Okey, Arab menyebut ismun. Okey, saya ni kejap Alright, saya tulis ismun. Okey. Ada alif lam di awal. Jadi alhamdu ini kata namalah ya, memberi makna pujian. Sebenarnya maknanya pujian sahaja, tetapi segala ni mana datang ya? Okey, kalau kalau tuan-tuan lihat, segala ni untuk tafsiran bagi perkataan alhamdu ya, kadang-kadang ada terjemahan tuan-tuan akan nampak dia tulis pujian-pujian ya, ataupun segala ataupun seluruh pujian, begitu ya. Perkataan ini alhamdu ini isim kerana ada alif lam di awalnya. Kenapa ada segala? Sebab dalam Arabic punya language, untuk makluman tuan-tuan ya, yang alif lam ni kalau kita belajar tajwid, dia alif lam qamariyah kan. Tuan-tuan mungkin lagi biasa dengan kelas tajwid. Okey. Tambahkannya kenapa dalam terjemahan, dalam huraian ataupun tafsir perkataan alhamad ya, ada makna, kita kata ada maksud segala ya, ataupun pujian-pujian, dia menunjukkan banyak ya, dia menunjukkan banyak. Okey, kenapa jadi begitu? Sebab alif lam ini dalam tafsir disebut sebagai alif lam al-istighraq. Alif lam istighraq ini, untuk makluman tuan-tuan ya, alif lam istighraq, istighraq itu bermaksud mencakupi semua. Istighraq ni maksudnya dia menyeluruh, mencakupi semua. Maka tak heranlah yang tuan-tuan faham alif lam qamariyah ni, itu daripada sudut tajwid kan, tapi daripada sudut language, tuan-tuan akan nampak namanya alif lam al-istighraq ya. Al-istighraq ini daripada sudut kamus ni, daripada perkataan istaghraqa, maksudnya mencakupi, menyeluruhi semua ya. Jadi istighraq di sini kita akan kata maksudnya menyeluruh lah. Okey, menyeluruh ataupun mencakupi ya, ataupun mencakupi. Maksudnya segala pujian-pujian yang baik ya, segala pujian-pujian yang baik. Itu sebab alhamdu ni tuan-tuan nampak ada segala ni, sebab ada alif lam yang di awal. Dalam tafsir disebutkan alif lam ini adalah merujuk kepada semua ya, merujuk kepada seluruh, maksudnya pujian yang baik lah. Begitu ya, pujian yang baik. Okey, tu satu tuan-tuan dapat maksudnya kenapa ada segala di situ. Okey. Kemudian tuan-tuan akan nampak ada juga kita kata perkataan lillah. Okey, kalimah lillah ni kalau biasa kita dengar tuan-tuan ni dalam niat solat kita. Kan ni contoh kita solat, tuan-tuan akan nampak kita akan baca di hujungnya bila kita solat ni, usolli fardhu zuhri, fardhu asri, di hujung niat itu tuan-tuan nampak ada perkataan lillah ni. Ya, ada kalimah lillah ini.
Jadi kalimah lillah ini memang biasa kita dengar, ya, tapi dia bukan satulah. Ya, tuan-tuan pecahkan li, ya, dengan perkataan Allah. Dia dua. Ya, li dengan perkataan Allah. Jadi dalam tafsir, ya, dalam tafsir kita akan nampak tuan-tuan, sebenarnya perkataan lillah ini, ya, li ini saya tulis di sinilah, ya, biar tuan-tuan nampak sikit. Okey, tadi alhamdulillah ni dah bincang, ni pun dah bincang alif lam menyeluruh. Okey. Kemudian ada perkataan lillah, ya. Lillah itu kalau biasa tuan-tuan dengarkan dalam niat solat, maksudnya kerana Allah. Kan begitu, ya, kerana Allah, untuk Allah. Sebab kenapa? Li ini maksudnya kita kata untuk. Ya, dia boleh, dia ada 3 kemungkinan terjemahan tuan-tuan akan nampak, ya. Kadang-kadang untuk, ya, macam sekarang ni untuk. Sebab kenapa dalam tafsir disebut ada berkaitan dengan tamlik. Tamlik ni maksudnya pemilikan. Maksudnya lebih sesuai untuk lah, ya. Kadang-kadang tuan-tuan akan nampak dalam niat solat kita baca bukan untuk, ya. Lillahi ta'ala, kalau kita ingat terjemahannya kerana Allah, kan. Jadi kadang-kadang terjemahannya tuan-tuan akan nampak kita kata kerana. Okey, kita kata kerana. Jadi okey, ni satu, ya. Okey. Kadang-kadang tuan-tuan akan nampak dia punya maksud juga adalah untuk, kerana, kadang-kadang juga boleh beri makna milik, ya, ataupun kepunyaan. Macam dalam niat solat tu, yang 5 niat yang kita baca tu tuan-tuan, ya, itu lebih kepada yang kita baca lillahi ta'ala, itu li-nya kerana. Ya, kerana. Jadi tuan-tuan ambil yang kerana ni lah dalam niat solat. Tetapi dalam ayat sekarang ni, li di sini sesuai dengan terjemahan untuk. Okey, dengan terjemahan untuk. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat lagi, ya, sesuai dengan terjemahan untuk. Baik. Satu lagi tuan-tuan kena maklum juga, ya. Li ini dia kadang-kadang kita berjumpa dengan li, ya. Kadang-kadang tuan-tuan akan nampak kita berjumpa dengan la. Ya, dia ada li, kadang-kadang ayat Quran ada la. Tapi dua-dua sama, ya, maknanya untuk, ya, maknanya kerana ataupun milik. Kadang-kadang jumpa li, ada sebahagian waktu kita jumpa la. Apa contoh dia? Okey, saya tunjuk pada tuan-tuan, ya. Alright. Yang ada Quran, ya, tuan-tuan nak tengok Quran. Okey, tuan-tuan boleh lihat Quran, ya. Okey, yang boleh lihat sebentar. Okey. Apa contoh dia, Ustaz, ya? Yang tadi kita kata Ustaz maklumkan li dengan la ni sama. Okey, dua-dua ni untuk makluman tuan-tuan, ya, sebab dia kecil, so dia bukanlah kata nama ke kata kerja ke apa, dia lebih kepada partikel ataupun kata sendi, ya. Arab menyebut sebagai haraf, ya, sebagai haraf. Alright, kejap, ya, tuan-tuan. Okey, sebagai haraf. Jadi okey, haraf ni maksudnya partikel ataupun kata sendi. Ya, okey. Nama dia macam minggu lepas, kalau yang ikut kita punya live, tuan-tuan dengar dalam isti'adzah, kan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan dengar ada haraf B dengan ataupun kepada, ada haraf min. Okey, dalam ayat itu mina, dan basmalah pun ada B. Kumpulkan sekali. Sebab yang untuk makluman tuan-tuan lah, ya, contohnya B yang minggu lepas tu kita ada bincang yang B. Okey, B. Alright.
B, saya tunjukkannya. Okay, B. Kita juga ada bincang minggu lepas min, ya, ataupun dalam ayat itu berubah kepada mina, ya. Tuan-tuan gabungkan. Gabungkan macam mana? Ambil li ni dalam ayat yang kedua surah Al-Fatihah, ya. Li ini kelompokkan sekali dengan kelompok B dengan min yang minggu lepas. Sebab ketiga-tiganya adalah haraf. Okey. Saya tambah lagi satu lah. Okey, li dengan la. Maksudnya tuan-tuan ambil yang empat-empat ni, ya, ambil empat-empat ni tuan-tuan letak dalam satu box, tulis tajuk dia haraf. Ya, haraf ni maksudnya partikel ataupun kita kata boleh preposition pun boleh, kata sendi dia pendek-pendek macam dengan, kepada, macam itulah. Baik. Tadi saya rancang nak tunjuk dengan tuan-tuan, saya kata tadi dalam ayat Quran kadang-kadang ada guna li, ya, lillah, untuk Allah, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tetapi kadang-kadang ada digunakan juga la. Ya, la ni pun sama juga, maksudnya untuk boleh, kerana boleh, milik boleh. Okey. Jadi bila kita jumpa begini tuan-tuan, ya, tuan-tuan akan nampak apa contohnya dalam Al-Quran. Okey, kita tunjukkan contohnya dalam Al-Quran. Saya ambil satu ayat, ya, yang ada Quran. Tuan-tuan boleh buka Quran, cuba lihat. Ni saya nak tunjuk sikitlah. Allah. Okey. Okey, nak tunjuk kepada tuan-tuan dalam surah Al-Insan. Okey, dalam surah Al-Insan. Nanti tak. Okey, kejap Right. Okey, ya, sebenarnya banyak tuan-tuan boleh jumpa li, ya, la, ya, untuk, bagi, milik, kadang-kadang kerana, ya. Okey. Apa contoh yang la yang saya kata tadi dengan tuan-tuan, maknanya sama dengan li. Okey. Contohnya, okey, ini li dah ada. Okey. Alright, nak tunjuk dengan tuan-tuan surah Al-Insan. Okey. La, ya. Okey. Baik. Okey, saya nak tunjuk pada tuan-tuan, satu dapat satu, dua pun cukuplah. Okey. Nak tunjuk yang la yang haraf jar. Okey, la yang haraf. Okey, la yang haraf. Baik. Okey, tuan-tuan nampak kat sini, ya, ayat yang ada Quran, tuan-tuan buka Qurannya 580. Tuan-tuan lihat Quran 580, ya. Kalau nak lihatlah, kalau boleh tengok terjemahan. Okey. Jadi sebenarnya ayat ini, okey, page 580, tuan-tuan nampak tak, ya, di awal ini, ya, ada perkataannya, ada rangkai kata fasjud lahu, ya. Fa ni satu, maknanya maka, ya. Usjud ni macam tuan-tuan dengar, macam kita explain, perkataan Quran ni secara umumnya kita boleh faham dalam bahasa Melayu sebab perkataannya hampir dengan perkataan yang ada dalam bahasa Melayu. Ya, sujud. Kat sini sujudlah. Tuan-tuan akan nampak yang maksudnya sujud ataupun tunduk, begitu. Ya, usjud ni, ya, cakap Melayu sujud, tetapi maknanya secara umum fa ni maka, ya, dalam surah tuan-tuan boleh lihat, ya, dalam surah Al-Insan ayat ke-26, ya. Tuan-tuan cek sama-sama dengan saya muka surat 580. Cuba lihat dia punya terjemahannya. Tadi kita plan dengan tuan-tuan nak bincang la ni kan. Ya, la. Ada li, ada la. Dua-dua sama. Tuan-tuan kelompokkan dengan kelompok yang minggu lepas yang haraf B dengan min tu. Kelompokkan satu grup, nanti kita nak letak nama dia. Ya. Tapi kat sini untuk pengetahuan tuan-tuan lah yang mungkin tak berapa, orang kata apa, mungkin baru nak belajar, ya.
tuan-tuan nampak lahu kat sini dia pecah ya. La satu, hu satu. Biasa tuan-tuan dengar kalau kita contohnya kita solat jenazah ya. Biasa kita dengar perkataan lahu ni, Allahumma ghfir lahu ya. Wahai Tuhan ya, ampunkanlah kepada jenazah lelaki itu ya, kepadanya berilah keampunan kepadanya. Sebab kenapa? Baik, untuk makluman tuan-tuan ya, perkataan lahu tu, okey, saya zoom sikit takut ada yang tak nampak ya. La dengan hu ni kita tuan-tuan nampak dia dua sebenarnya. Ya, dia dua. Satu la ya, yang haraf tu macam li untuk ya, untuk, then yang hu ni. Okey, hu ni. Saya besarkan. Okey. Baik. Kejap tuan-tuan, saya besarkan dulu. Okey. Okey. Mungkin kalau kelas tajwid, tuan-tuan biasa dengarkan yang hu ni. Okey. Hu ni maksudnya dia ataupun nya. Ya, hu itu dalam ayat ni lah. Ya, hu itu kita boleh kata maknanya dia. Wah. Maknanya dia. Okey, dia. Okey, kejap dia ataupun-nya. Ya, dia ataupun-nya. Tuan-tuan pergi mana-mana ayat. Okey, ni saya bincang teruslah sikit-sikit ya. Bila tuan-tuan nampak ada hu ni, dia mesti dia ataupun-nya. Ya. Jadi tuan-tuan kena kumpul-kumpul lah. Maksudnya kita dah nampak tadi ustaz, macam contoh ustaz tunjuk ni tadi, Allah mana pula ni. Okey. Dalam surah Al-Insan ayat yang ke-26, fasjud lahu, maka bersujudlah. Usjud ni sebenarnya verb. Macam kita bincang dengan tuan-tuan yang fi'il tu. Okey, fi'il tu verb, bersujudlah ya. Lahu ya. La kat sini kita boleh kata untuk ya, bersujudlah untuknya ataupun baginya. Begitu ya, sebab la ni untuk ataupun bagi, yang hu ni dia ataupun-nya tuan-tuan ya. Ini paling mudahlah yang hu ni, tuan-tuan jumpa nanti banyak ya. Contohnya sambil-sambil tu tuan-tuan nampak kan ada wasabbihu. Nampak ada hu ni lagi ya, hu kat ujung ni. Sama dengan hu yang lahu. Dia ataupun-nya. Tapi kat sini tuan-tuan, nya kat sini merujuk kepada Allah. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk bersujud ya, kepadanya ataupun untuknya. Ya. Dan sabih ni satu perkataan. Bertasbih. Ya, bertasbih. Ya, jadi yang baru belajar ataupun tuan-tuan akan nampak ya, itu paling pentinglah. Hu ni kita faham dia ya, ataupun-nya. Okey. Baik. Jadi itu satu ya, tuan-tuan nampak ada penggunaan, kita kata ada penggunaan hu kan, ada penggunaan la. Sebenarnya banyak lagi dalam surah-surah yang lain. Kalau tuan-tuan jumpa li dengan la, itu tuan-tuan pegangkan dulu ya. Itu kita kena fahamkan elok-elok. Okey? Baik. Bermacam-macam lagi sebenarnya yang kita boleh tunjuk dengan tuan-tuan ya. Misalnya li dengan la tu cuma nanti ada waktu saya tunjukkanlah selebihnya. Tadi satu ada tadi ya, pada ayat yang di hujung ya, dalam surah Al-Insan ya, tuan-tuan boleh cek. Okey, ni bagi saya ada juga, cuma kita kena lihat perlahan-perlahan lah tuan-tuan ya. Okey, tak apa, saya gerak dulu. Okey. Berbalik kepada tadi. Okey. Okey, ini kita dah tahu dah ya, tuan-tuan dah maklum li
dengan la ni tadi kita jumpa sama ya, untuk, kerana pun boleh, milik pun boleh. Tapi dalam ayat sekarang ni untuk ya. Maka alhamdulillah bermaksud alhamdu segala pujian ya, lillah untuk Allah ataupun bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian ya, yang baru dengar ataupun yang baru-baru belajar khususnya tuan-tuan, sebab kita ni kelas asas, so saya lebih nak bincang begitulah. Okey. Tuan-tuan kelompokkan macam mana? Tadi saya maklumkan yang minggu lepas kita bincang B tu, okay, B dengan min, okay, dengan min yang kita jumpa Mina tu, okay, hari ni kita jumpa Li, Ustaz, dan tadi kita jumpa La, ya, fasjud lahu, kan, maka bersujudlah kepada oleh engkau untuknya ataupun bagi Allah Subhanahu wa taala. Terjemahannya begitulah tuan-tuan akan nampak kalau yang terjemahan yang harfiah. Ya, okey. Baik. Li dengan la. Okey, semua ni empat-empat ni tuan-tuan letakkan nama dia. Okey, nama dia kita kata dia pendek-pendek, so haraf lah. Okey, haraf kata sendi. Jadi bila kata sendi ni tuan-tuan, dia ada nama dia. Ya, nama ni adalah jar, ya, haraf jar, ya. B ni kata sendi, haraf ni kata sendi, jar ni maksudnya daripada sudut bahasa maknanya mengheret ataupun menarik. Tapi untuk tuan-tuan faham, ya, B dengan, ya, min daripada, la dengan li untuk, bagi, kerana, begitu. Namanya haraf jar. Haraf ni macam tuan-tuan lihat kan sekarang ni, Ustaz kata contohnya yang pendek-pendek ni wa kan. Okey, wa. Wa ni pun haraf, tapi ada nama dia. Setiap dalam bahasa Arab, tuan-tuan akan nampak Quran Arabik, kalau haraf, partikel, kata sendi, ada nama dia. Nama diberi berdasarkan fungsi. Nama itu ada, nama itu dinamakan sebegitu kerana fungsinya. Sebab misalnya bi, min, li dengan la, okey, kenapa dinamakan jar? Kerana jar ini tuan-tuan akan nampak maknanya juga daripada sudut penggunaan nahu, penggunaan tata bahasa, maknanya baris bawah. Okey, baris bawah. Okey. Fungsi jar ini, ya, tuan-tuan akan nampak fungsi jar itu, okey, fungsi jar, okey, kita akan kata dia membaris bawahkan, ya, membaris bawahkan, okey, isim kata nama selepasnya. Sebab tuan-tuan kena pegang tahu, nak kenal kata nama ni, satu dia alif lam, okey, petanda dia. Alhamdu, ya, tuan-tuan nampak adin ni, okey, kata nama. Faham ke tak faham ke, nak maksud dia kata nama dah, isim. Al-alamini kata nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seterusnya, petanda isim yang lain tuan-tuan akan nampak kalau perkataan itu, sesuatu perkataan itu datang selepas daripada haraf-haraf jar ni. Contohnya tuan-tuan nampak kita jumpa ada bi, ada min, ada li, ada la. Lepasnya sebab perkataan macam ni dia mesti attach. Dia mesti attach, melekat dengan perkataan selepasnya. Maka perkataan selepasnya itulah tuan-tuan akan nampak, ya, dia kita kata isim. Okey, kata nama. Dan isim tu perlulah di hujungnya baris bawah ini. Okey, saya ulang. Sebab kenapa? Okey. Ibaratnya dia begini tuan-tuan, ya. Haraf-haraf jar, ya. Kata sendi jar. Okey. Yang mana lepasnya kena isim. Okey, sebab haraf jar ini
contohnya min, bi semua tu lepasnya kena isim. Isim tu tuan-tuan akan nampak ujungnya baris bawah. Macam yang kita bincang dengan tuan-tuan minggu lepas lah. Cuma minggu lepas kita bincang dengan tuan-tuan ya, haraf jar itu cuma haraf jar yang bi dalam isti'adzah dengan dan juga mina daripada. Kita baru dapat 2 kan, kita collect. Hari ni tuan-tuan dengar lagi 2 ya. Li okey untuk dengan la. Banyak tuan-tuan dengar la ni macam lahum ya. Tuan-tuan perasan tak kalau kita macam kita wish kan ataupun kita doa untuk pengantin kita sebut barakallahu lakuma. Kan ya, lakuma. Ya, ada guna la juga di sini. Ya, kalau kita doa ya, lakuma ni la ni tuan-tuan faham tadi untuk ya. Kuma ni 2 orang. Untuk engkau berdua. Pengantin lelaki, pengantin perempuan. Tu sebab kita doa begitu tuan-tuan. Barakallahu lakuma. Ya. Untuk untuk engkau berdua. Kan? Tuan-tuan perasan juga kalau kita berdoa tu ada guna la juga kan. Biasa kalau doa ni tuan-tuan akan nampak banyak guna la. Ya, untuk Allahumma ghfir lana ya. Wahai Allah, ampunkanlah untuk kami ya, dzunubana, dosa-dosa kami. Tu. Ya, ataupun kalau tuan-tuan ingat kalau kita doa misalnya Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Allah janganlah engkau pesongkan hati kami, wahab lana. Kan ya, dan berikanlah. Ya, la ni satu tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nampak lakuma, lana ni satu perkataan. Dia gabung. Tu sebab macam tadi tuan-tuan faham lillah ni kan, jumpa perkataan tu peringkat awal tuan-tuan kena pecah-pecahkan dia. Okey, kena pisah-pisahkan dia. Li satu, perkataan Allah satu ya, untuk Allah, la satu, kuma satu. Kalau tuan-tuan free kan, tuan-tuan conteng pada nota ataupun nota yang saya share tu, tuan-tuan tambahkanlah. Maksudnya kuma ni maknanya engkau berdua. Macam tu. Kalau kita doa, tuan-tuan nampak kita banyak guna na kan? Okey, na. Na ni kami. Okey, na ni kami. Wahablana ya, untuk dan berikanlah oleh engkau Allah ya, untuk kami. Jadi la pun biasa juga tuan-tuan dengar dalam doa. Baik. Berbalik kepada contoh tadi ya, yang kita kata kepada tuan-tuan ya, haraf jar misalnya bi, min, li dengan la ni, satu tuan-tuan faham lepasnya kena kata nama ya, isim. Isim tu hujungnya kena mestilah baris bawah. Mestilah baris bawah. Sebab untuk makluman tuan-tuannya, bi sampai la ni jar. Jar ni maknanya baris bawah. Okey, jar ni maknanya baris bawah. Fungsinya bila tuan-tuan jumpa haraf jar itu, haraf jar itu akan membaris bawahkan. Ya, akan membaris bawahkan hujung isim. Hujung kata nama sesudahnya. Ya. Okey, saya tambahkan kejap ya. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan tadi lakuma tu, la ni tadi tuan-tuan tambahlah ya. Maksudnya untuk. Okey, untuk. Dan kuma ni maknanya kuma ni pun kata nama tuan-tuan ya. Maksudnya engkau berdua. Ya. Okey. Yang na ni tuan-tuan tambah. Na ni perkataan na ni pun kata nama ya, isim, maknanya kami. Jadi tuan-tuan susunlah ya, susun, cuba lihat ya, tambah vocab sikit-sikit ya. Na ni bila tuan-tuan jumpa na je mesti dia kami kat ujung ke ya. Okey, cuba camkan. Baik. Saya nak tunjuk contoh berbalik kepada tadi ustaz, nak tunjuk contoh kepada tuan-tuan ya.
kita baru belajar tadi 4 huruf jar, ya. B, okey, B, min, li dengan la lah. Okey, huruf jar. Baik. Jadi bila kita tunjukkan kepada tuan-tuannya nanti, B, min, li, la semua ni, bila tuan-tuan jumpa nanti, lepas kena isim, isim tu kena baris bawah secara asasnya. Okey, saya tunjuk ya. Tuan-tuan cuba lihat. Okey. Baik. Ni okey, saya nak tunjuk. Tuan-tuan tengok ya. Okey. Alright. Okey, ni minggu lepas dah bincang. Cuba lihat ayat-ayat yang panjang sikit. Nak tunjuk pada tuan-tuan lah. Ya. Yang ada Quran, tuan-tuan boleh buka Quran. Cuba lihat sama-sama dengan saya. Supaya tuan-tuan dapat juga manfaat daripada kelas kita. Nampak tak kat sini tuan-tuan ya? Okey. Ini minggu lepas ada bincang dah lah sikit. Ya. Tuan-tuan lihat contohnya Mina kat sini saya ulang. Mina ni. Wa ni haraf. Ya. Maknanya wa ini dan. Okey. Mina, tuan-tuan baru bincang minggu lepas kan. Mina, kita jumpa dalam isti'adzah. Ya. Dari ataupun daripada. Ya. Jadi dia haraf jar. Okey, let's say lah. Okey, let's say tuan-tuan tak berapa camkan makna annas ni. Tapi tuan-tuan tahu. Ustaz pernah bagi tahu dalam nota kita lepas haraf jar. Okey? Lepas haraf jar mestilah kena isim. Kata nama. Kata nama tu baris bawah di hujungnya. Ini paling basic tuan-tuan. Ya? Jadi An-Nas ni kan ada nama surah, surah An-Nas. An-Nas maksudnya manusia. Ya? Manusia. Jadi An-Nas ini, let's say lah tuan-tuan tak camkan terjemahan dia, tapi An-Nas ni kata nama. Sebab kenapa? Ada alif lamnya. Tuan-tuan nampak tak? Ada alif lam dia kat awal ni. Ya, ada. Ada alif lam kat awal tu. Lepas tu perkataan An-Nas ni datang lepas haraf jar. Ya? Sebab alif lam di awal, perkataan lepas haraf jar, petanda-petanda bahawa perkataan itu kata nama. Tuan-tuan faham ke tak faham ke, itu kaedah dia. Ya? Sama juga ya. Maksudnya wa minan nasi ini bermaksud dan daripada kalangan manusia. Begitu. Kenapa an-nasi ni? Ya, tuan-tuan nampak dia baris bawah, kan? Ya, kita nampak an-nasi ni. Kalau tuan-tuan lihat dalam surah Luqman, tuan-tuan cek dalam Quran ya, muka surat 411. Okey, 411. Tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan boleh belajar, boleh cuba-cuba cek. Ya, maksudnya dan daripada kalangan manusia. Ni baru sikitlah kita share dengan tuan-tuan. Tapi nampak tak kesan yang tuan-tuan faham Mina ni asalnya min, kesan kita faham min tu haraf jar. Ya. Min ni tuan-tuan nampak saya letak kat bawah lah ya. Min ini kita nampak dia haraf jar. Ya. Tapi dalam ayat berubah kepada Mina. Sebab macam yang tuan-tuan tahulah isu dia. Ya. Dua baris mati bertemu tu. Okey, nun baris mati, An-Nas pun baris mati. Jadi tak boleh dihidupkan baris mati pertama pada nun dengan baris atas. Okey. Jadi An-Nas ini, dia baris bawah kat ujung, dibaca wa minan nasi. Tak dibaca wa minan nasu, wa minan nasa. Ya? Sebab tuan-tuan nampak An-Nas ini telah terkesan dengan haraf jar Mina. Ya? Min, asal Mina, min, haraf jar. Bila jar saja, min tu tuan-tuan ibaratnya dia akan mempengaruhi. Akan kita kata membaris bawahkan hujung isim tu. Jadi itu sebablah tuan-tuan nampak An-Nas ni hujungnya baris bawah yang ini kan.
Ya, baris bawah. Ya, ini baru satu kita tunjuk pada tuan-tuan, macam-macam lagi sebenarnya. In fact, untuk makluman tuan-tuan, huruf jar ni ada 7 ataupun 8, banyak. Tapi saya tak ada nak bincang begitu sebab kita nak lalu kepada contoh. Ya, biar tuan-tuan nampak. Jadi, sama jugalah dalam contoh sekarang ni, lillah, bila kita kata kepada tuan-tuan, ya, lillah ni sebenarnya li dengan gabung dengan perkataan Allah. Ya, li itu digabungkan dengan perkataan Allah. Sekejap saya padam dulu. Okey, begini. Tapi sebab dia gabung, tuan-tuan nampak itu yang kita tak cam lah. Ada perkataan Allah. Okey. Jadi perkataan Allah ni, tuan-tuan nampak kata nama, ya, isim sebab ada alif lam dan dia baris bawah. Nampak tak? Ya, sebab kesan daripada li yang huruf jar ni. Bila jumpa li je, mesti kena baris bawah kat ujung dia. Dia macam tu. Bila tuan-tuan nampak li je, lepasnya kena isim, ujung dia baris bawah. Okey, saya tunjuk contoh lagi satu kot. Nak tunjuk contoh pada tuan-tuan ni yang li. Tadi kita bincang dalam surah Al-Insan dengan surah Luqman ni, la dengan mina. Ya, nak tunjuk pada tuan-tuan li. Okey. Li banyak dalam Quran yang kita boleh nampak, ya. Okey. Tuan-tuan nampak tak? The same punya perkataan lah. Tuan-tuan boleh tambah vocab kan? Nampak kat sini? Yang saya bulat ni. 412. Yang Quran tuan-tuan buka 412 ya. 412. Tuan-tuan cek dalam surah Luqman ayat yang ke-18 ya. Wala tusair khaddaka linnas. Okey? Perkataan An-Nas tuan-tuan dah familiar. Betul tak? Kita dengar ada nama surah An-Nas lah. Tadi baru bincang, ya. Wa minan nas, dan daripada kalangan manusia. Ni penting tuan-tuan tambah vocab, tambah makna kuma, kau berdua, tambah makna na, kami. Tu sebab nak belajar bahasa Arab ni tuan-tuan, satu tuan-tuan kena banyak sabar. Lepas tu ulang. Sebab kita ni belajarnya bukan orang kata ada untuk exam ke apa, kita belajar nak faham. Jadi pengulangan tu tuan-tuan kena utamakan sebagai kita punya prioriti lah. Ulang banyak. Kan An-Nas kat sini. Kita dah cerita dengan tuan-tuan ya. Ya, ada li dan An-Nas. Sebenarnya dua. Tuan-tuan kena nampak perkataan tu dua. Tu sebab nak belajar tuan-tuan kena pecah-pecahkan. Li satu maknanya apa ya? Maknanya untuk ataupun bagi. Kan? Jadi An-Nas ni manusia. So tuan-tuan nampak tak ya? Tadi kita jumpa wa minan nas. Ya, wa minan nas ini linnasi, tetap sama juga. Perkataan An-Nas ini isim, ada alif lam, dan kedua sebab dia isim, kata nama, datang lepas huruf jar lam. Okey, li ni. Dan An-Nas ini juga kena baris bawah. Ya, sebab li ni tuan-tuan nampak huruf jar, dia membaris bawahkan. Macam itulah tuan-tuannya dia punya contoh. Banyak lagi sebenarnya kalau tuan-tuan lihat dalam Quran yang boleh kita nampak. Okey. Bermacam dia sebenarnya tuan-tuan terlalu banyak. Okey, terlalu banyak. Saya nak cerita dengan tuan-tuan satu hari ni memang okey, orang kata apa? Sebab dia terlalu banyak. Tapi kita ulang dan bila banyak itulah memudahkan tuan-tuan untuk nampak. Nampak tak kat sini? Surah Al-Isra, ya, tuan-tuan nampak. Ayat yang ke page 282, tuan-tuan, ya, 282. Lihat pada ayat yang pertama ya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya, okey. Ini cerita tentang Isra Mi'raj, tuan-tuan ya. Baik. Kat sini tuan-tuan nampak, saya nak bincang sikitlah ya, alang-alang bincang ni.
tuan-tuan cuba lihat pada muka surat, kalau Quran muka surat 282, ya. Tuan-tuan buka 282 Al-Quran, ya. 282. Okey. Baik. Baik, kemudian okey. Tuan-tuan nampak tak kita dah belajar minggu lepas kan? B macam tak kat sini, ya. Bi'abdihi. Ya, saya menyimpang sikitlah halang-halang bincang tuan-tuan ni, ya. B satu maksudnya dengan. Okey? Abdi. Tuan-tuan nampak tak abdi ni? Ya. Ini abdi ni isim ni. Ya, kata nama sebab datang lepas haraf jar B ni. Okey? Abdi ni cakap Melayu tuan-tuan. Hamba abdi. Maksudnya hamba. Melayu ni tuan-tuan nampak dah hamba, abdi lagi, kan? Ni ambil daripada Arab ni, abad. Hamba. Ya. Jadi ini yang kita kata ni jar ni akan membaris bawah, kan? Sama jugalah dengan kita kata dengan kalau tuan-tuan lihat dengan Mina ni. Dia ulang-ulang sama juga tuan-tuan, ya. Minal masjidi. Lah takkanlah tuan-tuan tak cam masjidi, kan? Ya, cakap Melayu masjid dengan kata namanya, ada alif lamnya, lepas haraf jar mina, daripada tadi bi'abdi ni dengan hamba. Ya. Minal masjid, dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram. Ya, jadi isu yang sama tuan-tuan kena set haraf jar B dengan haraf jar min daripada contoh sekarang Mina, termasuk juga haraf jar li dengan la, lepasnya kata nama, isim, dan isim tu ujung mai baris bawah. Sebab fungsi jar membaris bawahkan isimnya. Membaris bawahkan hujung isim selepasnya. Baik. Jadi seterusnya, ya, ini yang tuan-tuan nampaklah. Okey, ini yang kita dapat, ya. Kemudian ada perkataan rob. Okey, rob ni tak ada masalah, saya ambil terus. Okey, rob ni. Okey. Tunjuk pada tuan-tuan ni, ya. Okey, rob. Ya, kalau boleh tuan-tuan tambah tadi macam mana cara nak kenal kata nama isim dan nama harf jar itu apa? Harful jar. Ya, kita tambahkan pada tuan-tuan punya nota lah. Okey, tambahkan. Baik. Rob. Okey, Rob ni cakap Melayu, ya. Rob maksudnya Tuhan. Okey, Tuhan. Okey. Kemudian ada perkataan al-alamin. Ya, al-alamin. Okey. Ni kita nak share dengan tuan-tuan sikitlah, ya. Tadi kita share dengan tuan-tuan tentang tentang haraf jar, tentang la dan juga li, ya. Okey, itu antaranya lah yang ada. Sekarang ni word al-alamin. Mungkin yang ada asas ataupun yang pernah belajar dah nampak. Okey, tapi al-alamin ni tuan-tuan, kita faham perkataannya adalah cakap Melayu, okey. Macam let's say kalau kita tutupkan perkataannya, contohnya tuan-tuan ni saya tutup perkataan alif lam di awal ni yang petanda isim tu, dan saya tutupkan ya nun ni. Okey. Tuan-tuan akan nampak hampir dengan perkataan dalam bahasa Melayu. Ya, perkataan dalam bahasa Melayu. Alam. Okey, alam. Alam maksudnya alam lah. Alam yang kita faham ni tuan-tuan, ya. Okey. Tetapi kalau tuan-tuan rujuk dalam tafsir, saya nak share dengan tuan-tuan. Dalam tafsir yang saya sempat baca ni. Okey.
Alam ini kalau tuan-tuan cek pun dalam Qurannya, dia banyak. Okey, dia akan terjemahkan sekalian alam. Ada terjemahan dia tulis alam, alam, alam. Macam itulah. Okey, alam, alam, alam. Baik. Jadi untuk tuan-tuan faham, satu perkataan al-alam ini kata nama. Okey, sebab ada alif lam. Okey, di awalnya. Okey, ada alif lam di awalnya. Okey. Dan okey, kenapa Ustaz, kalau tadi tuan-tuan dengar kan, macam tadi kita dengar cerita tentang segala ni, tuan-tuan fahamlah awal alif lam ni, tafsir menyebut alif lam istighraq namanya, mencakupi, maksudnya banyak. Maksudnya segala pujian yang baik hanyalah untuk ataupun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada word al-alamin. Al-alamin ya. Dalam kamus, okey, dalam kamus kalau tuan-tuan ada, kalau tuan-tuan free kan, boleh cek dalam kamus, boleh cek kamus online ya. Dia akan tulis kepada kita, okey, dia akan tulis kepada kita dia akan tulis kepada kita peringkat awal tuan-tuan akan nampak dia akan tulis alam. Alam ya. Dia tuan-tuan kena tahu dalam dalam kita belajar Arabic language ni, misalnya kata nama, isim ni, bukan setakat tuan-tuan faham di isim habis. Tak. Dia ada dia punya syarah lagi. Ada dia punya penerangan lagi. Penerangan apa? Kalau tuan-tuan lihat isim ni, al-alamin ni, kalau satu alam macam perkataan Melayu. Alam, kalau Melayu sebut satu alam, alam lah kan. Daripada word Arab ni, alam, sama. Ya, sama. Okey, yang ini. Habis Ustaz dalam ayat ni, al-alamina, apa dia punya makna dia? Maksudnya alam-alam, sekalian alam. Banyak. Macam mana tuan-tuan nak nampak dia banyak? Okey, perkataan al-alamina ni, kalau Arab dia sebut, ataupun dia, dalam Englishnya tuan-tuan akan nampak yang plural tu lah kan? Plural, maksudnya banyak. Okey, Arab menyebut plural ni, tuan-tuan tambahkan ya. Tambahkan dulu. Okey, Arab menyebut plural ni adalah jamak. Okey, jamak. Maksudnya banyak. Banyak. Ya, macam kalau satu alam, Arab menyebut alam yang bawah ni. Ya. Satu alam, Arab menyebut alam. Ya. Kalau banyak, al-alamina, ini banyak. Macam mana tahu dia banyak Ustaz? Ni nak cerita dengan tuan-tuan ni, nak tunjukkan sikit lah. Ya. Kenapa al-alamina ni plural, jamak? Okey. Tuan-tuan tahu dia, kita faham dia isim. Kan, kita faham dia isim. Kalau singularnya Ustaz, kalau dia punya singular, alam. Okey, itu kita faham, tak ada masalah. Okey. Kalau tuan-tuan lihat, ya, kalau tuan-tuan dah tahu, kita dah kenal dah perkataan tu Ustaz kata nama, isim. Kalau isim tu, ya, tuan-tuan nampak di hujungnya ada ina. Ada ina. Ini tuan-tuan tolong kita apa? Tuan-tuan tolong camkanlah maksudnya. Paling Quran banyak mengulang macam ni. Tuan-tuan nampak perkataan tu kata nama kan? Isim kan? Sebab dia mungkin lepas haraf jar ke, ada alif lam ke, itulah contoh-contohnya. Dan tuan-tuan perhatikan, macam contoh kenapa al-alamina ni Ustaz, alam-alam, sekalian alam. Banyak kan? Alam, alamul ghaib, alamul syahada, ya? Alam dunia, banyak, semua alam lah. Seluruh alam ni, okey, kenapa jadi begitu? Sebab kalau sesuatu noun, kata nama, isim yang diakhiri dengan ina, okey, ina, maka
isim itu tuan-tuan akan nampak ya, adalah kita kata kata nama yang plural, yang banyak bilangannya. Banyak bilangannya. Okey? Apa contoh dia? Okey, saya tunjuk contoh ya pada tuan-tuan. Kita nak tunjuk contoh, harapnya ada yang mudah kita nak share dengan tuan-tuan. Ni satu. Alhamdulillah boleh kita share dengan tuan-tuan. Banyak ni. Ya tuan-tuan perhati kat sini ya. Minal musyrikina. Ni. Ya. Lupa saya nak sebut muka suratnya. Tuan-tuan buka muka surat 187. 187 tuan-tuan buka ya. Cuba cek dalam surah Taubah. Okey, Taubah ni taubatlah maknanya. Ya. Nampak tak tuan-tuan biasa dah dengan word mina. Ya. Sebab mina ni antara haruf jar yang paling kerap Quran repeat. Ya, daripada wa'adhanum minallah, daripada minal musyrikin, daripada banyak tuan-tuan. Ya, perhatikan pada word al-musyrikina. Tak mahu bincang jauh lah ya. Al-musyrikina, al-kafirina. Ya, apa lagi? Al-musyrikina ya. Ya, tuan-tuan perhatikan. Kalau tuan-tuan ada Quran dengan kita sekarang, tuan-tuan cuba tengok terjemahan dia. 187 surah Taubah. Ya, 187 surah Taubah pada Quran. Okey, 187. Nak cerita dengan tuan-tuan ni, ya. Maknanya ustaz yang ayat yang kita baca ni tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah segala puji ataupun puji-pujian sebab ada alif lam istighraq mencakupi li untuk Allah Rabbi Tuhan al-alamin sekalian alam. Maksudnya banyak tuan-tuan seluruh alam ni. Banyak. Kenapa nampak banyak ustaz al-alamina? Tadilah yang kita share dengan tuan-tuan. Kalau isim tu kata nama tu tuan-tuan nampak di hujungnya yanun. Ini tips paling mudah kita share dengan tuan-tuan. Biar tuan-tuan dapat sikit-sikit tapi tambah macam tu. Okey. Sebab kita ni tuan-tuan akan nampak perkataan Quran tu bermacam-macam. Kita kena lihat perlahan-perlahan. Ya. Perkataan musyrikin. Perkataan al-kafirin. Cakap Melayu tuan-tuan, perkataan al-muttaqin. Masya-Allah banyak ni Ya, perkataan al-muttaqin banyak. Ya, kalau tuan-tuan perhatikan 3 ni. Maksudnya apa ustaz? Maksudnya apa apa yang boleh kita faham daripada al-musyrikina, daripada al-kafirina, daripada al-musyrikina ayat keempat surah Taubah, daripada al-muttaqina, apa kesimpulan dia? Apa yang kita dapat hari ni? Keempat-empat perkataan ini, untuk makluman tuan-tuan, dia ada alif lam. So, empat-empat itu kita kata apa? Isim. Dia kata nama. Satu dah tuan-tuan dapat. Okey? Isim ni, tuan-tuan nampak, terdapat penambahan, kalau English tu dia kata macam tambah suffix dia, tambahan di hujung dia. Ya? Ada ina. Musyrikina ada ina. Banyak ni. Jamak. Al-kafirina ada ina. Banyak ni. Orang-orang yang banyak ni. Ya? Al-musyrikina banyak. Al-muttaqina banyak. Apa yang banyak tu? Okey. Tuan-tuan tambahkan. Kalau macam tadi kita faham al-alamina ni alam-alam, so banyaklah. Tetapi terjemahan yang standard, ya, terjemahan yang standard, terjemahan yang biasa, kalau tuan-tuan perhatikan bila kata nama, hujungnya ada ina, ya, al-muttaqina, al-kafirina, al-musyrikina.
kerana isim yang ina ini, ina itu tambahan di hujung petanda bahawa isim itu plural. Arab menyebut plural jamak. Ya, Arab menyebut plural jamak. Okey, jamak. Jadi tuan-tuan akan nampak disebabkan itulah bila isim ada ina, maka isim itu akan diterjemahkan sebagai orang-orang. Dia macam tu ya. Okey. Terjemahannya tuan-tuan akan nampak orang-orang yang. Dia ramai. Kalau orang lah tuan-tuan, kalau orang. Kan. Macam al-alamin ni, tuan-tuan dah faham dia cakap Melayu alam. Takkan nak tambah orang lagi kot. Kan ini tak sesuai lah. Maksud saya perkataan al-musyrikina 187 ya Quran, tuan-tuan tengok terjemahan dia. Mesti tuan-tuan jadi terjemahan orang-orang, ataupun kadang-kadang tuan-tuan nampak kan kalau bukan orang-orang yang, terjemahannya like macam group. Kita kata golongan. Golongan. Sebab banyak. Sebab tuan-tuan faham isim ada ina ni, kata nama ada ina, ina tu petanda plural. Petanda kata nama tu plural. Ya. Tu sebab tuan-tuan, perkataan Arab ni, dia canggih perkataannya. Tuan-tuan nampak ya, satu perkataan al-musyrikina, tapi terjemahannya ada orang, ada yang lagi nak menampung satu perkataan al-musyrikina tu punya terjemahan. Dengan al-musyrikina tu isim, ada inanya, macam itulah. Okey. Al-musyrikina ni, tuan-tuan biasa kan dengan perkataan musyrik. Kan musyrik, syirik, ya, golongan musyrik, ya. Orang-orang yang musyrik. Golongan yang musyrik. Tuan-tuan boleh cek dalam terjemahan Quran. Dia terjemah macam tu. Kalau tak ada pun dia akan terjemah golongan yang menyekutukan Allah. Dia mesti ada golongan. Ya, tuan-tuan tambah. Bila isim ada ina, orang-orang yang, terjemahan dia sebab kita ni bincang Arab, menekankan kepada terjemahan makna harfiah, tafsir dan juga aspek tata bahasa, maka tuan-tuan ambillah manfaat ini. Ya, ataupun golongan. Misalnya apa Ustaz? Ayat yang kedua ni. Tuan-tuan perasan tak ada word al-kafirina ini? Ya, al-kafirina. Okey? Word al-kafirina ini juga tuan-tuan akan nampak ya dia ada ina. Al-kafirina ni isim tak? Isim. Ada alif lam. Okey, ada alif lam. Okey. Ustaz, dia isim. So ada ina. Tuan-tuan ingat dah, ni mesti Ustaz kata golongan ataupun orang-orang yang, sebab banyak. Lepas tu tuan-tuan nampak, kafir ni macam perkataan yang kita faham cakap Melayu, kafir. Maka kafirina ni maksudnya orang-orang yang kafir ataupun golongan yang kafir. Maksud al-kafirina ini. Sekali lagi saya maklumkan kepada tuan-tuan, ya, tuan-tuan cek 187 ataupun cek terus pada Quran terjemahan surah Taubah ayat yang kedua. Sama tak dengan apa yang kita bincang? InsyaAllah sama tuan-tuan, sebab memang kaedah bahasa Arab macam tu. Ya. Ni tuan-tuan baru dengar kata nama daripada sudut bilangan. Daripada sudut bilangan. Ya, satu, okey, dia punya singularnya macam tadilah tuan-tuan dengar kan. Okey. Satu alam, dia punya singular alam. Macam tu. Kalau banyaknya al-alamina misalnya. Ya? Okey. So ini tips yang paling mudah. Tuan-tuan pergi mana-mana itu tak perlu risau. Tapi tuan-tuan kena make sure lah, tuan-tuan kena gunakan kita punya kefahaman tu. Faham apa? Faham dia punya perkataan tu apa kelas kata dia. Dah faham dia kata nama, cek ujung. Ada ina, orang-orang yang ataupun golongan. Ya. Contoh macam ya yang ini. Tuan-tuan nampak ya? Al-mustahzi'ina ni. Okey, al-mustahzi'ina.
Ini ya, al-mustahzi'ina ni. Dalam Quran dia pada muka surat 268. Okey, muka surat 268. Tuan-tuan boleh lihat dalam Quran. Okey, 268 nanti nampaklah dia punya kita kata pencerahan dia tentang maksud al-mustahzi'ina tu. Okey. Perkataannya ni kata nama alif lam. Banyak tak tuan-tuan jamak tak dia punya bilangan kata nama tu? Sebab kita faham yelah macam tuan-tuan dengar kan ya perkataan macam kita dengar tuan-tuan ya perkataan muslimin kan? Biasa Melayu ni muslimin. Okey, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat kan? Biasa kita dengar. Okey, tuan-tuan ambillah manfaat tu sama juga. Ya, muslimina. Contohnya dengan mukminina. Sama. Okey? Muslimina, mukminina ni ada ina ni banyak. Maksudnya orang-orang yang ataupun golongan. Muslimina ni orang-orang yang beragama Islam. Mukminina orang-orang yang beriman ataupun golongan yang beriman. Itu paling mudah lah. Ni tuan-tuan nampak al-mustahzi'ina ni, lagi ada al-musyrikina. Banyak dah tuan-tuan kita jumpa. Ya. Mesti banyak golongan ataupun orang-orang yang. Al-musyrikina ni orang-orang yang musyrik ataupun golongan yang musyrik. Al-mustahzi'ina ni orang-orang yang mempersendakan. Ya. Orang-orang yang mempersendakan ataupun golongan yang mempersendakan. Jadi itu tips yang paling penting untuk tuan-tuan nampak pada malam ni sebab kita bincang ayat kedua dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dah boleh baca dah al-alamin tu. Ya, ada makna sekalian, ada makna alam. Ya, perkataannya satu saja tuan-tuannya al-alamin. Macam tadilah tuan-tuan nampak akan ni al-musyrikina ni. Ada orang-orang, ada yang, ada mensyirikkan, tiga. Nak tampung satu perkataan, nak tampung makna syarat yang ada dalam al-musyrikina tu. Terjemah Melayu sampai 3 kena datang. Orang-orang macam tu. Itu sebab Quran ni tuan-tuan nampak terjemahan dia banyak in bracket, banyak dia paraphrase, banyak dia terjemahkan harfiah dan dia tambah maklumat dalam kurungan supaya kita yang membaca lebih faham. Okey? Baik. Saya cerita sedikit tuan-tuan ni apa makna umum ayat ni. Okey? Dalam tafsir disebutkan kepada kita, okey, kalau tuan-tuan lihat kat sini ya, maknanya adalah okey, maknanya adalah di sini secara umumnya lah ya, tuan-tuan akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam tafsir Al-Wajiz ya, saya Syekh Wabah Zuhaili. Okey, disebut apa? Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pujian yang sempurna, yang menyeluruh. Tadi tuan-tuan faham kan manfaat daripada alif lam ni. Alif lam istighraq. Biasa dengar alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Kelas Arabik alif lam ni petanda perkataan tu isim. Alif lam awal alhamdulillah ni sangat istimewa. Alif lam yang mencakupi semua pujian. Macam tu. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pujian yang sempurna. Dialah yang terpuji atas segala keadaan. Ya. Jadi itu makna dia. Kemudian tuan-tuan akan nampak maksud yang lain juga adalah ya. Di sini dikatakan bahawa dikatakan di sini juga bahawa segala bentuk pujian itu yang mana berupa keagungan, dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga pencipta, ya, Tuhan. Tuan-tuan nampak Allah sebut kat sini, disebutkan Allah dan disebutkan lagi, ya, Tuhan
sekalian alam. Ya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta dan kita kata pengatur bagi segala sesuatu. Ya, maksudnya alam ni tuan-tuan nampak semualah, segala semua. Okey, ada tafsir dia sebut seluruh alam, panjang tuan-tuan ni syarah dia. Okey, ada yang merujuk di sini alam ni bermaksud segala sesuatu. Macam tu pun ada juga, dia ada berikan terjemahan begitu. Okey, baik. Okey, kemudian perkataan Ar-Rahman, perkataan Ar-Rahim minggu lepas kita dah bincang ya. Tuan-tuan dah dengar dah. Ar-Rahman maksudnya, okay, saya tuliskannya. Ar-Rahman ni dia kita terjemahkan dululah. Okey. Ar-Rahman ni untuk makluman tuan-tuan dia ada alif ya. Begini. Dalam mushaf, saya nak tunjuk tuan-tuan kot ya. Dalam mushaf yang ini, tuan-tuan nampak dia macam ni kan? Ya, takut tuan-tuan ni lah, takut tak perasan lah. Ya. Ar-Rahman dia macam ni. Jangan tulis macam ni. Ini resam Osmani. Ya. Kalau tuan-tuan nak belajar, kita timbulkan yang alif dia. Timbulkan yang alif dia tu. Ya. Jadi dia tuan-tuan akan nampak jadi beginilah Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Okey, Ar-Rahmani ni maksudnya Maha, macam minggu lepas lah kita bincang ya. Saya tuliskan. Okey, Ar-Rahmani kat sini. Alright. Okey. Maksudnya Maha pemurah. Ya. Ar-Rahim Maha. Okey, Ar-Rahim ni maksudnya kita kata Maha, tuan-tuan tambahlah kat sini ya. Ar-Rahim maknanya Maha penyayang ataupun Maha pengasih. Okey. Okay. Kenapa disebut Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini macam kita share dengan tuan-tuan lah ya. Perkataan Ar-Rahman, Maha Pemurah Allah dengan Ar-Rahim ni, untuk makluman tuan-tuan, dia dah menyimpulkan semua Asmaul Husna Allah tu. Dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman disebut makna Ar-Rahman dengan makna Ar-Rahim ini, Maha Pemurah Allah dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan kepada ataupun kita kata menyimpulkan sifat kesempurnaan, sifat kamal Allah dan sifat keagungan Allah. Maksudnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini dah menyimpulkan sifat agung dan sifat sempurna Allah. Maka itu sebablah tuan-tuan akan nampak basmalah pun ada, Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat ketiga surah Al-Fatihah pun ada kan ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Yang Maha Pemurah, lagi Maha ya, yang Maha Pemurah, lagi Maha penyayang, begitulah ya yang ada. Okey? Baik. Jadi kemudian kita nak share dengan tuan-tuan sikit lagi. Okey? Tambahkan, tadi tuan-tuan dengarkan, hari ini kita bincang tentang ada petanda mengenal kata nama. Okey? Alif lam lepas huruf jar. Okey, huruf jar tu apa? Dia min ya. Pi dengan la ataupun li, untuk. Lepas huruf jar. Ya, maksudnya bila jumpa huruf jar, nampak pendek-pendek tu tuan-tuan kena huruf jar, lepasnya kata nama. Kata nama tu baris bawah. Itu antara yang kita share dengan tuan-tuan lah. Di samping penambahan vocab kan. Hamdu tu maksudnya ujian ya. Al-alam ini maksudnya alam-alam, dan sempat kita share dengan tuan-tuan tadi, bila tuan-tuan nampak di isim, isim, tuan-tuan tahu dia kata nama, dia ada yanun. Itu maksudnya banyak, plural. Okey, jamak. Al-musyrikina, tuan-tuan dengar tadi, al-kafirina, ya.
orang-orang yang kafir, al-alamina, alam-alam. Itu yang tuan dapat pada malam ni lah, ya, saya tambahkan bilangan kata nama. Okey. Alright. Ada berbaki lebih kurang dalam suku lagi. Okey, ada yang kita nak tunjuk sikit pada tuan-tuan ni. Okey. Baik. Perkataan Maliki, perkataan Yaumi pun sama, ya. Kalau tuan-tuan perasankan, janganlah tuan-tuan pelik pula, ya, kenapa saya tulis macam ni, Ustaz, dalam kita punya mushaf kita, dia macam ni kan. Itu sebab saya pesan pada tuan-tuan, satu, nak belajar ni tuan-tuan kena 2-3 minggu ni pegang. Jumpa perkataan, pecah-pecahkan. Tanya kita ni, nampak perkataan tu kata nama isim ke, kata kerja fi'il ke, haraf ke dan sebagainya. Okey, jumpa perkataan, kita cerakinkan. Li satu, Allah satu, contohnya. Bi satu, ismi satu. Baru tuan-tuan mudah nak belajar terjemahan dia, nak faham makna Quran tu, ayat secara umum. Ya, okey. Jadi tu sebab saya naikkan alif ni tuan-tuan, sebab ini resam Usmani. Untuk tuan-tuan belajar, ibu ayah kena tulis yang tulisan yang asal, tulisan yang, macam mana saya nak kata, tulisan yang basic, yang sebenar. Yang itu resam Usmani ada melibatkan tajwid. Maka untuk belajar tuan-tuan nampak tulisan ni macam ni. Maliki, dia ada alif. Okey, Maliki ada alif. Jadi bila tuan-tuan nampak, ya, ada di sini ada alif, okey. Okey, bila tuan-tuan nampak macam ni, okey. Jadi sebenarnya perkataan Maliki ni satu lagi tanda tuan-tuan kena tambah, ya, satu lagi tanda. Tanda apa? Tadi tuan-tuan dengar, petanda kita kenal kata nama ni alif lam dengan lepas saraf jar kan. Lagi satu tuan-tuan tambah, kalau perkataan tu, ya, dia di ujungnya baris bawah. Macam contoh, perkataan Maliki ni. Bila tuan-tuan baca perkataan tu, kita nampak kat ujung dia baris bawah. Macam contoh, Maliki ni ujungnya baris bawah. Ini kata nama, isim. Yaumi ni baris bawah, kata nama. Ad-Din ni, ya, Ustaz, Ad-Din ni isim ke? Ada alif lam, ya, ada alif lam lagi, baris bawah lagi. Macam mana ni Ustaz, dia ada 2-3 ni? Maksudnya kalau tuan-tuan nampak perkataan tu, tuan-tuan tahu dia kata nama, contohnya Ad-Din, ada alif lam, ada petanda dia baris bawah. Maksudnya kita gunakan semua petanda je lah. Maksudnya satu perkataan isim tu, bukan maksudnya satu perkataan isim tu satu petanda. Kadang-kadang satu perkataan tu 2-3 kan dia punya petanda dia. Petanda perkataan tu kata nama. Macam contoh Ad-Din ni ada 2 lah, ya, alif lam, baris bawah. So tuan-tuan tambah macam mana Ustaz? Bila kita jumpa perkataan tu, ya, tuan-tuan nampak, ya, perkataan tu dia di ujungnya baris bawah macam ni. Baris bawah ni tuan-tuan tak kira lah satu baris bawah ke, ya, ataupun tanwin baris bawah, ya, satu baris bawah ataupun tanwin baris bawah. Dia mana-mana sama. Tuan-tuan dua-dua boleh. Tuan-tuan bacakan perkataan tu, macam contoh, ya, Maliki ni teruslah kita kata dia kata nama, Yaumi ni pun kata nama, Ad-Din ni pun kata nama. Itu peringkat awal, ya. Tak perlu untuk tuan-tuan, maksudnya ialah menghafal. Kalau kita ni, kalau tuan-tuan ada kekuatan menghafal vocab, dipersilakan, tapi kita nak cuba belajar cara yang mudah. Itulah peringkat awal, ya, tuan-tuan akan nampak. Maksudnya itu yang basic. At least tuan-tuan nampak juga ketiga-tiga ini, Maliki, Yaumi dengan Ad-Dini ini, ketiga-tiganya kata nama kan.
Ha? Pesona aku Okey ya, Maliki, Yaumi dengan Ad-Din. Jadi ketiga-tiga ni ya, tuan-tuan akan nampak kat sini ketiga-tiga ni adalah kita kata nama. Okey, kata nama. Alright. Bila kata nama kat sini tiga-tiga ni ya, tuan-tuan akan nampak saya terjemahkan dahululah. Okey. Nanti kita tunjuk pada tuan-tuan. Itu cara paling mudah ya. Maliki ni, Maliki. Okey, Maliki ni cakap Melayu. Okey, perkataannya kita boleh faham dalam bahasa Melayu memiliki. Memiliki. Okey? Jadi Malik ni kalau tuan-tuan lihat dalam terjemahan secara harfiah lah ya, secara harfiah maksudnya boleh juga memberi makna memiliki. Ya, tetapi dalam konteks sekarang sebab kita kena faham tuan-tuan ya, macam yang kita bincang dengan tuan-tuan minggu lepas lah kan. Macam B tu dengan ya, a'udzubillah dengan, tapi yang sesuainya kepada. Macam contoh sekarang jugalah Malik ni maknanya boleh kita kata pemilik. Pemilik ya, makna sebenarnya dia lebih kurang macam pemilik. Cakap Melayunya milik, tapi dia isim sebab baris bawah di hujung pemilik ya, Malik pemilik. Dalam terjemahan tuan-tuan akan nampak dia tulis yang menguasai. Maksudnya yang menguasai, yang memiliki. Dia lebih kurang samalah, tapi dalam terjemahan tuan-tuan akan nampak yang menguasai. Okey? Yaumi ni, perkataan yaumi ini maksudnya okey, yaum. Okey? Yaum maknanya yaumi maknanya hari. Okey, hari. Pemilik hari. Okey. Kemudian tuan-tuan ya. Okey, saya tuliskan kejap ya. Allah, dah bercampur-campur dah tuan-tuan ya. Okey. Al-yaumi yaumi. Hari. Okey. Ad-din. Ad-din ni biasa tak tuan-tuan dengar? Okey, din ya. Agama. Okey, agama. Din itu agama. Tapi kat sini maksudnya pembalasan, hari pembalasan. Ya. Dalam tafsir disebut hari pembalasan. Tuan-tuannya hari perhitungan. Kira hari akhirat lah. Tuan-tuan akan nampak. Tapi kat sini disebutkan ad-din ini kata nama, agama, sebab dia lam, petanda isim, baris bawah. Tapi tak terjemah hari agama lah sebab kita kurang faham. Kita akan diterjemahkan kepada pemilik ya, pemilik hari pembalasan ataupun hari perhitungan, begitu ad-din. Tuan-tuan tambah ad-din. Okey, hari pembalasan ya, pembalasan ataupun perhitungan, maksudnya hari akhirat lah, senang cerita tuan-tuan ya. Jadi maliki ya, maliki tadi maksudnya pemilik, yaumi maksudnya ya, hari, ad-din agama, maksudnya pemilik hari agama ataupun terjemahan tafsiriah dia yang memiliki ataupun yang menguasai hari perhitungan ataupun hari pembalasan, kira hari akhirat lah. Okey, baik. Jadi ini contoh dia ya, tuan-tuan kena pegang tadi. Tambahkan pada petanda tu. Tuan-tuan tambahkan pada petanda tu. Okey, tambahkan pada petanda isim. Okey, petanda dia apa? Lagi satu tuan-tuan tambahkan ya, baris bawah di hujung. Okey, baris bawah di hujung. Okey, apa contoh dia? Saya ambil contoh sikit. Nak tunjuk contoh pada tuan-tuan ya. Okey, kita bincang sikit lagi. Okey. Alright. Ya, tuan-tuan nampak. Okey, tuan-tuan nampak perkataan tu
di hujung dia baris bawah, itu kita kata memang dia sebenarnya isim lah, kata nama secara asasnya, ya, secara basicnya. Ya. Ya, tuan-tuan nampak kat sini ya, perkataan dhalalin, nampak ya, dhalalin. Okey, dhalalin, mubinin. Okey, ini dua-dua ni kata nama. Sebab baris bawah kat ujung ni satu baris bawah ke, tanwin baris bawah ke, itu petanda isim. Dhalal ni kesesatan. Mubinin ini yang nyata. Pergilah mana-mana, tuan-tuan ambil ni ya, perkataan ma'adin ni pun isim juga. Okey, isim juga. Banyak. Okey, jadi itu antara, kita kata kepada tuan-tuan, itulah antara dia punya tips untuk tuan-tuan faham ya. Lihat kat sini. Okey, tuan-tuan lihat surah Ar-Rahman ayat yang ke-53. Ya. Ada syai'in kan ya, syai'in. Okey, syai'in ya. Ada saghirin, ada kabirin. Ya. Mungkin tuan-tuan tak, kita kata tak tak maksudnya tak faham dia punya, tak berapa cam dia punya makna. Tapi syai'in dengan saghir dengan kabir ini isim. Sebab baris bawah di hujung ni. Ya, syai'in ni maknanya sesuatu. Saghir ini maknanya kecil. Wa ni tuan-tuan faham kan haraf ni? Dan kecil lawannya apa tuan-tuannya? Kabir, besar. Macam tu. So, sebenarnya itu yang tuan-tuan kena pegang dulu ya untuk kelas sesi kedua pada malam ni. Okey, satu tadi apa saya ulang dengan tuan-tuan last tadi, kita bincang tuan-tuan nak belajar ni, saya ulang sikitlah, kena faham jumpa perkataan tu, tuan-tuan kena tahu mana yang kata nama isim, mana yang kata kerja fa'il, mana yang pendek-pendek itu haraf, dan kita dengar tadi haraf jar. Okey, haraf jar tadi kita dengarkan. Haraf jar ya yang ini. Bi, ya, min, li dengan la. Okey. Jumpa haraf jar itu, lepasnya kata nama tu hujungnya baris bawah. Contohnya lillahi dalam surah Al-Fatihah. Sebab li ni haraf jar. Dan tuan-tuan juga dengar tadi cerita tentang isim kata nama yang ada ina kan. Okey, bila mana ada ina. So bila isim ni ustaz, bila ada ina, kata nama ada ina, maka dia berkaitan dengan banyak ya, berkaitan dengan plural. Okey, berkaitan dengan plural. Jamak ya. Muslimina, orang-orang Islam. Mukminina, isim ada ina, orang-orang yang, terjemahan dia, ataupun golongan yang. Macam itulah. Dan tuan-tuan ada tambah tadi, kita ada bincang juga last, maksudnya tuan-tuan akan nampak perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yaumi dengan Ad-Din, kesemuanya adalah kita kata isim. Sebab satunya ada alif lam, lagi satu petanda dia baris bawah di hujung. Baris bawah kat ujung. Ya, tuan-tuan nampak perkataan tu, baris bawah di hujung, satu baris bawah ke, dua ke. Jadi tetap juga kita kata dia isim, kata nama. Itu dulu tuan-tuan praktiskan supaya kita lebih faham. Okey, baik. Jadi saya terjemahkanlah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, pemilik hari ya, ataupun yang menguasai hari pembalasan ataupun hari perhitungan. Tuan-tuan praktis nanti ya,
petanda kata nama tu dengan beberapa point yang kita sharekan dengan tuan-tuan. Okey. Baik. Okey, baik. Jadi okey, cukup untuk setakat itu untuk malam ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi bersama dengan tuan-tuan. Kita akan bincang sambungan yang seterusnya. Okey. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Innal insan lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, minggu depan kita akan sambung lagi tuan-tuan dengan sesi yang ketiga kita. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.